أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah terhormati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung semula pengajian kita dalam hadis 40 atau lebih khususnya Al-Kafi Tamim Al-Kafi oleh Dr. Yang mana kitab ini disyarah oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang hadis 40. Kita masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang dikaitkan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan benar happy gila, sebab bulan itulah bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Adapun kelahiran Nabi, tarikhnya banyak khilaf. Ada pada 8, ada pada 12. Tapi tarikh kewafatan hampir majoriti mengatakan 12 Rabiul Awal. Boleh cek dalam Sirah Nabawiyah, boleh cek dalam banyak buku sirah. Okay. Jadi menarik untuk kita bincangkan bila Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya suka dengan seperti kalau tuan-tuan pergi ke Al-Azhar, kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan pergi ke mana-mana negara-negara Islam, setidaknya akan boost cerita tentang Rasulullah. Cerita hadis Nabi, sama ada bacaan hadis hadis Sahih Bukhari, ada yang membaca Arba'in An-Nawawi. Jadi galakkan bulan ini bulan mencintai Nabi dengan mencintai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kempen satu hadis. Nah, jadi itu antara salah satu tanda cinta yang sangat jelas. Sebab bila mencintai, maksud kita kena ikutlah. Bila Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang seperti mana aku sembahyang, coba try sehampir yang mungkin. Bila kita nak pergi haji, Nabi sebut khudhu anni manasikakum, maka try our best, which one better, nindak atau mana satu yang terbaik dalam kita nak ngikut terutama. Sebab kadang-kadang mutaakhir ini masyarakat kita nya fokus kepada perkara-perkara jibiliyah. Bagus, tak salah. Kita nak berjanggut, kita nak bercincin, kita nak berserban, kita nak ngikut majlis Nabi berjalan. Tapi itu bukan keutamaan. Yang keutamaan adalah Nabi turun untuk apa? Yang kita kena lihat. Okay, kita dah ngikut cara Nabi makan, cara Nabi jalan. Kita banyak nak ikut. Tapi bila part ibadah, question mark. Nah, bila contoh tuan-tuan, ada antara banyak orang si kami yang tahulah. Di sini waktu afdal Nabi berdoa dalam sembahyang. Siapa tahu? Bila Nabi suka doa, kan? Sebelum salam. Ada sih kita doa. Nabi sudah tinggal. Sebelum salam memang Nabi mengajar para sahabat. Jadi banyak lagi benda-benda lain. Kalau kita nak train untuk cinta Nabi, apa yang Nabi suka buat dalam beribadah? Contoh, bila Nabi sembahyang, terdengar ada orang nangis di belakang. Adakah Nabi teruskan panjang bacaan? Nabi kan pendekkan. Macam ni orang tua, Nabi berjumpa dengan anak-anak, Nabi tegur, Nabi senyum. Perkara-perkara begitu. Apatah lagi yang dalam hadis-hadis yang berbentuk hukum. Apatah lagi, sebab kalau tonton, belilah Sirah Nabawi ataupun yang agak paling masyhur, Ar-Rahitul Maktum, seorang ulama India yang nulis, diiktiraf oleh kerajaan Saudi. The best ever sirah books in the world. Pernah menang anugerah emas berapa kali. Beli tuan-tuan, baca. Yang dalamnya menceritakan tentang sejarah orang Arab sebelum datang Rasulullah,
Sampai yang belakang saya ada cerita bonus, cerita tentang 4 khalifah. Sebab daripada kita menceritakan benda-benda yang sahih, ada viral baru tu sebar nak cerita tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir hitam putih sini dapat benda macam ni. Nabi Khidir rendah tinggi sini oleh benda macam ni. Banyak cerita yang sahih tentang Rasulullah, tentang para anbiya yang lain. Kalau tuan-tuan nak ambil kisah para sahabat, ya Allah, Amr bin Al-As, macam ni yang muka kota Mesir. Nah, Mus'ab bin Umair, macam ni yang meninggal keadaan Nabi nangis bila yang meninggal, yang wafat, yang meninggal, Nabi nangis. Nah, macam ni kisah Ubaidah Al-Jarrah yang disebut oleh Umar ketika yang nak wafat. Apa kata Umar? Kalau ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, aku lantiknya jadi pengganti aku. Weh, kena Abu Ubaidah? Kita kasih tahu. Abu Ubaidah meninggal di sini. Di sini. Hah? Saya tahu. Ini tuan. Yang meninggal di Mesir. Kerana ta'un. Banyak kisah lain. Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Orang yang dekat dengan Nabi SAW. Ngembak siwaknya, ngembak bantal Nabi, ngembak selipar Nabi. Siapa yang menjadi yang orang lain cuba untuk berkhidmat dengan Nabi, datang seorang ibu nyembak anaknya. Siapa anak tersebut? Yang minta kepada Nabi, doakan anakku. Dan Nabi doakannya umur yang panjang, yang banyak keturunannya. Siapa? Paham? Anas bin Malik. Banyak keturunannya. Berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Cerita-cerita begini tuan-tuan, sebarkan dalam masyarakat yang sahih, yang berkaitan dengan Nabi SAW, baru ada timbul rasa cinta kita. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu antara nama-nama hebat dalam sejarah Islam. Tahu tadi macam ni kisah Uthman dibunuh. Kisah-kisah yang boleh mendatangkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Saya nak muka sikit, panjang sikit dah itulah. Kadang-kadang orang sibuk cerita macam tu, why? Orang cerita tentang wali, syekh, tak salah. Bagi saya salah. Tetapi ada kisah yang lebih baik. Masyarakat kita suka cerita yang pelik-pelik. Tapi tukar kisah tersebut kepada kisah yang sahih, yang pelik tentang syurga, neraka. Cerita-cerita yang baik tentang diri sahabat. Barulah anak-anak kita punya kenal. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Yang mana kata Nabi SAW, dihimpun semua amalan penduduk di bumi tidak akan dapat menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Tanya balik, why? Apa sumbangan Ibu Bakar yang mentadbir berapa tahun? Berapa tahun? Sampai 10 tahun? 2 tahun lebih je. Macam ni tuan-tuan. Nah, ketika Rasulullah nak berperang, maka Nabi tanya, siapa sahabat nak infak? Siapa orang pertama angkat tangan? Abu Bakar. Nabi tanya lagi perang lain, Abu Bakar lagi. Sehingga Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, apa lagi yang tinggal? Lebih kurang macam mana bunyinya? Apa lagi tinggal untuk keluargamu? Allah dan Rasul. Ya. Tapi namanya diangkat. Sehingga disebut dalam Al-Quran. Jadi begini tuan-tuan. Cerita-cerita yang saya suka cerita-cerita begini sebab menarik. Kita sepatutnya dihidang dengan kisah-kisah tentang diri Nabi, tentang ciri sahabat, 10 sahabat yang awal masuk syurga. Kalau ditanya tu khatam situ 10 orang sahabat masuk syurga tu. Nah, di antara yang meninggal ketika perang Jamal siapa? Siapa? Huruf Z. Macam ni tu. Zubair bin Awam. Nangis Ali tuan-tuan. Yang meninggal perang perang saudara. Meninggalnya tuan-tuan. Apa kata Ali? Bilanya nanggal, Zubair tersembam muka tuan-tuan. Dia angkat di papahnya, menangisnya. Kisah begini ya tuan-tuan yang kita kena ingat. Nah, 10 sahabat masuk syurga. Kita isi tahu siapa mereka. Jadi saya galakkan, kita tu masih berada dalam bulan Rabiul Awal. Bawa cerita-cerita tentang Rasulullah. Bawa cerita-cerita tentang sahabat. Terutama sahabat yang besar, kibar sahabat. Sahabat-sahabat yang sering disebut. Baru kita dapat manfaat. Baru kita cuba mencontohi mereka. Sebab
Mereka ini orang yang Nabi beri jaminan. Yang Nabi jamin syurga. Okey. Maka okeylah kita membaca hadis 40, banyak perkara, sebab bagus kitab Tamil Al-Kafi tu, setiap seorang perawi, penulis kitab akan mensyarah yang nyebut siapa perawi tersebut. Supaya kita kenal. Kalau kadang-kadang orang lebih suka mendengar daripada membaca. Terus dia baca tu, baca sikit ngantuk. Okey, kita pergi hadis yang nombor 3, iaitu rukun Islam. Hadis ketiga cerita tentang rukun Islam. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi syahr Ramadan. Okay. Islam dibina atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahawa yang perkataan tiada Tuhan tu ada perbahasan para ulama lah. Tapi untuk kita faham, sebenarnya bersaksi bahawa satu-satunya Tuhan yang disembah adalah Allah. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, wa saumi syahr Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut tuan-tuan, kita lihat siapakah Abdullah ibn Umar. Sebab Abdullah, orang-orang Arab suka beri nama anak sedanya Abdullah. Ada 4 Abdullah yang masyhur dalam kalangan para sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Saya lupa lagi. Adakah seorang Abdullah bin Abu Bakarnya? Ada seorang anak Abu Bakar nama Abdullah juga. Tapi 3 ini yang saya ingat memang antara sahabat yang banyak sumbangan dalam sejarah Islam. Sama ada bab perang, bab hadis. Sekarang kita lihat, siapakah Abdullah ibn Umar? Secara umumnya kita kenal bapaknya adalah Umar Al-Khattab. Dan Umar pernah madah, selepas aku tidak ada lagi keturunan Umar yang megang pemerintahan. Walaupun anaknya seorang yang sangat alim, tapi nyesekkan meri dengan anaknya. Tapi orang kita lain, mau dapat 7 keturunan, nya aja megang. Pas aku, anak aku betul megang jawatan. Tapi Umarnya tahu. Dia tahu tentang bebanan, tanggungjawab. Okay. Secara umum nama beliau adalah Abdullah bin Umar bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qard bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Okay. Jadi tambahan nasab Abdullah bin Umar berhimpun sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab. Susur galaunya bertemu pada Ka'ab. Kunyah ataupun gelaran beliau adalah Abu Abdurrahman. Ini disebut dalam At-Tarajim. Dan kita At-Tarajim ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ada 2 tuan-tuan, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. 2 yang punya mazhab yang berbeza. Beliau adalah anak kepada khalifah kedua, iaitu Umar Al-Khattab. Dia lahir pada tahun ketiga ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Maksudnya ketika Rasulullah umur 43 tahun, beliau baru lahir. Kecil lah, masih kecil tuan-tuan. Sebab ketika peperangan Badar, umurnya sudah 13 tahun. Kita tahu kan, bila Nabi berhijrah, dan selepas hijrah, peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam adalah peperangan Badar. Dan kita tahu, Nabi SAW berada 13 tahun di Mekah, berhijrah, berdakwah, dan 10 tahun di Madinah. Okey. Maka ulama melihat, menghitung umurnya. Sebab orang dahulu tuan-tuan tidak ada pengenalan.
Maka mereka dilihat daripada bilakah perang-perang tersebut, bilakah tahun gajah dan sebagainya. Sebab saya pernah katakan, selepas 25 tahun Rasulullah wafat, barulah ada tahun Hijri. Selepas ketika zaman Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Okey. Selama 10 tahun Abdullah bin Umar membesar dalam tarbiyah madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sudah pastilah 10 tahun tuan-tuan. Ya. Dan beliau hidup ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan ayahnya seorang yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakaknya, siapa kakaknya isteri Nabi? Siapa nama kakaknya? Hafsah. Kan Hafsah binti Umar. Hafsah kan? Sebab Hafsah itu antara lain, Hafsah adalah di antara Ummul Mukminin yang memegang mushaf. Yang ada sikap dijaganya. Okay. Hal ini membuatkan beliau sangat hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun di saat usianya masih muda, masih remaja. Dan dalam waktu yang sama, beliau juga bersahabat dengan sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Huzaifah bin Al-Yaman dan ramai-ramai lagi. Dan beliau mengambil manfaat pada zaman muda beliau dengan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, sehingga beliau terkenal dengan sifatnya bertakwa, alim, zuhud dan lain-lain. Itulah antara sifat Abdullah ibn Umar. Walaupun usia beliau muda, bukanlah satu penghalang untuk beliau menuntut dan menerima ilmu. Menjadi seorang sahabat yang terkenal dengan kefakihan dan keilmuannya. Jadi anak-anak tuan-tuan ajar. Sebab anak-anak bila yang masih kecil, kita tengah antara perkara yang saya suka, di antara nama-nama yang popular dalam Malaysia seperti Datuk Muzaffar. Yang angkasawan kecil-kecil ngajar anak, umur lagi baby dia tunjuk buku. Dan bila dah umur 3-4 tahun anaknya suka baca. Kita cuba kita train tu. Sebab anak-anak biak tu nya suka buku. Dia tunjuknya ke suka warna dan sebagainya. Okay. Dan kita lihat para sahabat bukannya umur 10 tahun baru nak belajar sih. Imam Syafi'i belum 10 tahun dah hafal Quran dah. Kita 10 tahun baru nak baca Quran. Kan? Okey. Jadi sebab Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, apa kata Nabi? Sebaik-baik lelaki ialah Abdullah, kerana beliau bangun mendirikan salat malam. Itu antara pujian Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Jadi bila Ibnu Umar mendengar sebutan Nabi itu, beliau tidak tidur pada waktu malam melainkan sedikit. Beliau orang yang faqih dalam bab fiqh hadis di kalangan sahabat. Beliau meriwayatkan sebanyak 1630 hadis. 1630 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi wafat, beliau antara yang menjadi tumpuan dan rujukan masyarakat untuk mengambil apa-apa cara. Kalau ada masalah, beliau dirujuk macam ni nak menyelesaikan masalah. Cuma menariknya Ibnu Umar ini tidak seperti asatizah kita sekarang. Bila orangnya hukum, ringan nak jawab. Mudah. Tapi Ibnu Umar tidak. Beliau sangat takut tuan-tuan bila orang bertanya. Beliau takut untuk berijtihad kerana beliau takut ijtihadnya dilakukan itu salah dan bertentangan dengan para sahabat sebelumnya. Dah jadinya antara sahabat yang alim, hafal lebih 1000 hadis, tapi agak rasa takut. Kan? Orang kita kadang-kadang si alim pun tapi blame orang lain. Sedangkan orang lain lebih alim, tapi kerana sifat dengki, sifat ego dan sebagainya, maka itu menjadi penghalang kepada sifat tawaduk seperti yang ditunjukkan oleh Ibnu Umar.
Tambahan pula beliau akan menyebut hadis yang berkaitan dengan soalan yang ditanya kepadanya apabila beliau berisytihad dalam sesuatu masalah. Dia akan sebut hadis. Dia akan sebut dalilnya, nasnya. Dengan cara begini, beliau mengharapkan agar hadis tersebut dapat membetulkan apa yang telah dijawab. Maksudnya, nya akan menjawab persoalan masyarakat dengan hadis Nabi SAW. Bukannya beri jawapan dulu, kemudian cari hujah-hujah yang menyokong. Itu banyak berlaku sekarang. Saya suka ada antara prinsip mazhab Hambali. Saya memegang prinsip itu agar kita selamat, tuan-tuan. Contoh, semua urusan ibadah itu haram sehingga ada dalil yang menyuruh. Semua ibadah itu haram sehingga ada dalil yang menyuruh. Dalam urusan muamalat, hubungan dengan manusia, semuanya harus sehingga ada dalil yang mengharam. Itu pegangan mazhab Hambali. Saya lebih memegang, saya nampak ia lebih selamat. Contoh, dalam bab muamalat. Tuan-tuan nak makan, tuan-tuan nak mula rumah. Boleh aja, selagi tidak ada dalil yang haram. Nak makan. Itu ada bab 1, bab 1. Si boleh ada dalil yang mengharamkan. Kan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijlun min amali syaitan. Kan ada dalil melarang. Tuan-tuan nak minum arak, bir, ada dalil yang melarang. Tuan-tuan, tapi kalau mencari dalil yang menyuruh, bukan dalam muamalat, dalam bab ibadah. Nak sembahyang subuh, ada suruhan. Tapi kalau kita ada sedengan orangnya madah, benda tu boleh. Ini ada dalil yang melarang. Susahnya, tuan-tuan, akan jadi masalah. Nak kau sembahyang subuh 3 rakaat, ini ada dalil madah si boleh. Seperti aku dah sembahyang subuh 3 rakaat. Bahaya nak. Orang akan cuba ngubah-ngubah. Baru tu kawan kita di seberang. Nyambut maulid Nabi pakai topeng. Ya ilaha illallah. Ada sih tangga viral. Apa katanya? Ni ada dalil larang. Seperti aku lah nak mula. Astaghfirullahalazim. Topeng okey lagi. Yang pakai jumpuan lah. Tok Syekh semua terpentas semua. Berjauh janggut. Yang dapat ni ada dalil larang. Mau cimas. Di kucing lah. Dia malah cuma lah. Belakang. Baru tu saya sujung lah sikit. Ada sikit kumpulannya. Yang belakang patung. Tingkah di depan. Patung sapi. Anak-anak nak? Patung sapi di bab belakang. Orang ke mana? Ni adalah dalil yang melarang Ustaz. Jadi, saya bahaya. Kaedah tu bahaya. Kalau salah fahamnya bahaya. Sebab orang, ada seketika orang yang ada ada dalil melarang, maka boleh. Saya rasa selamat. Orang akan membuat apa aja bentuk ibadah kerana ada dalil melarang. Sedangkan kalau dicek ada dalil kaedah yang silap. Bab ibadah semuanya sih boleh sehingga ada dalil yang menyuruh. Selamat tuan-tuan. Tapi bab muamalat nak minum teh tarik. Ada dalil sih Lagi saya ada dalil melarang, minumlah teh tarik saya jangan tanya dalil boleh minum teh tarik. Sebab perkara ini kalau kita praktis dalam kehidupan lebih mudah. Tapi kalau yang terbalik, habis. Kalau yang terbalik, tuan-tuan, saya ada dalil melarang, habis cerita. Okay. Itu cara Ibn Umar. Dia akan menjawab dengan hadis Nabi SAW. Okay. Dan ini, saya suka kaedah Nabi. Kita nak ajar masyarakat supaya melazimi hadis Nabi. Melazimi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jauh tuan-tuan daripada perkara ini. Pernah berlaku zaman Imam Malik. Imam Malik pernah memberi pandangan mengatakan tidak sunat menyelati jari-jari kaki. Ada. Kalau tuan-tuan baca Muwatta. Sehingga datang hadis kepada beliau. Ada. Maka beliau tarik pandangannya. Seorang imam besar tuan-tuan. Anak muridnya siapa? Okay. Dan ini kaedah Ibnu Umar. Antara manhaj Ibnu Umar dalam memberi fatwa adalah tidak menjawab soalan tentang sesuatu yang belum lagi berlaku. Kaedahnya, kalau sesuatu yang belum berlaku, beliau tidak akan menjawab. Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah berkata, adalah imam sekalian manusia di sisi kami setelah Zaid bin Sabit adalah Abdullah ibn Umar. Beliau telah menetap selama 60 tahun memberi fatwa kepada manusia. Jadi kata-kata Imam Malik ini mengiktiraf keilmuan Ibn Umar.
Kalau tuan-tuan baca banyak hadis, tuan-tuan akan jumpa namanya. Banyak. Jadi kata-kata ini menunjukkan kealiman Ibnu Umar dalam mencapai satu tahap yang tinggi walaupun umurnya masih muda. Okay. Di antara pujian-pujian orang, saya sebut sedikitlah beberapa pujian orang kepada Ibnu Umar. Pertama, di antara sama sezaman dengan beliau, Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya? Sesungguhnya antara pemuda Quraisy yang dapat mengawal dirinya daripada dunia adalah Abdullah bin Umar. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat juga, mengatakan tidak ada daripada kalangan mereka yang betul-betul melazimi cara Nabi SAW, dan tidak ada juga yang paling mengikutinya melainkan Ibnu Umar. Dan Ibnu Musayyib, Said Ibn Musayyib, seorang tabi'in. Jika aku ingin bersaksi untuk mengatakan seseorang itu adalah ahli syurga, saya akan bersaksi bahawa itu adalah Ibnu Umar. Banyak lagi lainnya, Tawus, Nafi', Imam Al-Zuhri, Ibnu Hajar. Okay. Dan beliau meninggal pada umur 73 tahun disebabkan sakit. Selepas 3 tahun peristiwa pembunuhan Abdullah bin Zubair. Ada juga berpendapat selepas 6 bulan peristiwa pembunuhan Abdullah bin Zubair. Ada yang mengatakan yang meninggal pada tahun 73 Hijrah pada umur 84 tahun di Mekah, dikebumikan di perkuburan Muhajirin. Tapi tuan-tuan saya akan dapat carilah. Di sini di Mekah dan Madinah mereka tidak akan meletak nama. Sebab kalau diletak nama, masalah. Masalah, tuan-tuan. Macam-macam lah benda-benda yang khurafat akan dilakukan di situ. Jangan kata para sahabat yang didakwa wali, apalagi bunga, segala kalung, segala ada. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan pergi ke Masjid Imam Syafi'i, di belakang ada masjid, tuan-tuan tanggal dalamnya. Macam-macam tu. Saya dah pergi, tuan-tuan. Dalamnya macam-macam. Dalam kubur, dalam perkarangan makam Imam Syafi'i, macam-macam. Kertas, bunga, tasbih, kasut, stokin, macam-macam. Bila saya tanya dengan penjaga, bila buka kertasnya, apa kata sidaknya? Wahai Syafi'i, tolonglah dapatkan aku jodoh. Wahai Syafi'i, tolong berikan aku kekayaan. Kita. Mesir, tuan-tuan, Imam Syafi'i siapa? Sama je dengan Ibn Taymiyah yang berada di Jordan ke Turki, saya lupa. Banyak benda-benda merepek, mengarut yang ada pada kubur. Jadi, di Mekah, Madinah, tuan-tuan jangan carilah. Saya baca beberapa buku tulisan Dr. Abdul Basit. Seorang yang degree sampai PhD di Madinah. Beliau ada menulis buku Madinah Al-Munawwarah. Beliau menulis, tuan-tuan. Di sini kubur Umar, di sini kubur Uthman, Imam Malik, ada berapa lagi. Tapi bila saya pergi saya cerita dengan orang lah. Orang kena, Ustaz, kubur siapa Ustaz? Kubur siapa Ustaz? Bila kita turun je ke tanah askar tu agak. Saya pernah pergi, bila kita baca, cuba kita berangkat jemaah lah untuk kubur Imam Malik. Tapi jangan kita walah hal di siya. Tahlil indah di siya. So, jail kita lah. Okey, apa keistimewaan hadis ini, tuan-tuan? Hadis yang kita bacakan tadi tentang bunyal Islam. Islam itu apa? Adalah hadis yang sangat agung. Ia merupakan salah satu daripada kaedah Islam dan menghimpunkan hukum hakam. Ini disebabkan di dalamnya terdapat pengenalan, introduction about Islam. Dan persoalan-persoalan yang berhubung dengannya serta himpunan rukun-rukunnya. Rukun-rukun ini terdapat nas yang di dalam Al-Quran. Tuan-tuan lihat, secara umumnya hadis ini menyebut tentang perkara yang nampak common. Biasa kita dengar. Syahadah, salat, puasa. Tetapi sejauh mana kita memberi penekanan kepada ibadah yang diwajibkan ini. Yang kita sebut sebagai rukun Islam. Sejauh mana persoalan atau kefahaman kita tentang apa yang telah difardukan kepada kita. Okay. Dan bila kita masuk kepada ulama dan hadis ini, kenapa hadis ini disebut sekali lagi, sedangkan hadis sebelum ini pernah menyebut tentang Islam? Kan hadis tentang bila Umar Al-Khattab diajar oleh malaikat Jibril, masih ingat?
Kan pernah menyebut, kenapa Imam An-Nawawi mengulang kali kedua? Jawapannya adalah, Imam An-Nawawi nak memberi satu taukid, takkid, penegasan, diulangnya, bahawasa pentingnya masalah Islam, dan beliau menyebutnya kali kedua pada hadis nombor 3. Keduanya, dalam hadis ini jelas menunjukkan bahawa Islam dibangunkan atas 5 asas, sedangkan hadis yang sebelumnya hanya menyebut secara umum sahaja. Apa kata Imam Al-Qurtubi bila mensyarah hadis Arba'in An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Al-Arba'in Hadisan An-Nawawiyah. Apa katanya? 5 asas ini merupakan agama Islam dan pasak-pasaknya yang dibina padanya dan dengannya tertegak. Dikhususkan dengan sebutan ini dan tidak daripada yang lain seperti jihad. Sekalipun jihad mengukuhkan agama dan mengalahkan kedegilan orang kafir. Kerana 5 rukun Islam ini bersifat fardu berpanjangan. Sedangkan jihad termasuk dalam perkara fardu kifayah. Kalau tuan-tuan lihat yang hadis yang kedua, disebut jihad kan. Tetapi dalam hadis ini tidak disebut jihad. Sebab jihad fardu kifayah. Kalau sudah ada satu kumpulan yang berjihad, maka yang lain terlepas. Tapi kalau solat tidak. Kefarduan kepada setiap yang mendapat taklif, yang sudah baligh. Okey, sekarang kita lihat kepada Hadyu An-Nabawi. Okey. Yang pertama, hadis ini mengumpamakan, menganalogikan Islam itu seperti sebuah binaan, sebuah bangunan. Okay. Dan kita tahu bahawa pilingnya, asas dasar pasaknya, dan ianya menjadi pelindung kepada yang bernaung di dalamnya. Itulah hakikat Islam. Okay. Jadi saya nak memberi satu penekanan tuan-tuan. Perkara ini nampak simple, tapi inilah yang selalu dipandang ringan oleh kebanyakan umat Islam. Lantaran itu banyaklah perkara-perkara sunat dilebih-lebihkan berbanding dengan perkara yang diwajibkan. Kan? Contoh, sebagai contohlah. Perkara sunat dengan perkara wajib memang jelas berbeza, tuan-tuan. Tahu kan? Rasulullah sembahyang sunat di sini. Sembahyang sebelum subuh, Nabi akan sembahyang di rumah. Sembahyang sunat lepas isyak, Nabi akan sembahyang di rumah. Itu sunat yang Nabi buat. Dan Nabi pernah beri penekanan tentang bab wajib kepada seorang badui. Buat sembahyang, haji, cukup. Engkau akan dakhalal jannah, masuk syurga. Okay. Tapi tanpa Nabi menafikan perkara-perkara lain. Sebab Nabi kata kalau ada kemampuan, sila buat yang lain. Tapi ini yang kita sering terlepas pandang. Beri penekanan tuan-tuan. Solat wajib, awal waktu bagi lelaki di masjid. Try untuk salat di masjid. Coba. Walaupun ia bukanlah fardu, bukanlah satu yang wajib. Tetapi ia satu tuntutan. Satu tuntutan tuan-tuan. Ya? Itulah hakikat Islam sebagai pelindung kepada umatnya jika dilaksanakan segala rukunnya. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, tamsilan Islam dengan binaan dan penegak kepada binaannya itu ialah 5 tiang rukun asas ini. Dan saya suka memberi satu penekanan kepada, dikatakan tiang seri utama adalah salat. Jadi banyak perumpamaan dalam masyarakat tentang salat. Ada satu dialog saya terlihat dalam media sosial. Seorang jemputan dalam majlis tersebut membuat satu ketawaran, satu cabaran kepada ustaz. Ustaz, sila pujuk saya untuk solat. Yang lain saya buat. Solat saya tak nak buat. Okay. Saya pernah dengar cerita di sebelum, tapi konteksnya lain. Apa katanya? Tuan-tuan bawalah semua amalan tuan-tuan depan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi solat itu seperti password untuk membuka amalan tuan-tuan. Ya udah. Dan analogi ini pernah saya dengar daripada seorang ustaz. Ya agak veteran di Kuching lah. Apa katanya? Solat ini seperti bank. Amalan-amalan yang lain itu dikumpul, tidak diletak dalam bank, maka berciciran. Okey, kita beri laluan kepada azan. Dan kita sambung lagi sikit. Kita matusratul qa'im ala ila Muhammadan al-wasilatul fadil wasyarafat darajatul adiyatul rafi'ah wa ba'astu maqamman mahmuda lillazi wa'atta innaka takhliful mi'ad. Okey, ada lagi 5 tuan-tuan. Jadi saya akan sebut 2, lepas yang lain kita akan tangguh ke minggu seterusnya. Yang pertama disebut sebagai tamsilan. Islam ini terdiri atas 5 perkara. Okay? Dan ia tidak boleh dikurang, terutama bab solat. Okay? Itu yang pertama. Dan Ibn Manzur dalam Lisanul Arab. Kenapa Lisanul Arab, tuan-tuan? Lisanul Arab adalah satu kamus bahasa Arab yang menyebut tentang maksudnya. Okay? Sebab itu kalau tuan-tuan cari nama anak-anak, buka kamu Arab. Jangan buka kamu Melayu. Kerana nama selalu terjemah si betul. So itu kalau orang membuat pembelajaran, mereka akan merujuk lisan Arab. Okay. Apa maksud Islam yang disebut oleh Ibn Manzur? Ialah menzahirkan ketundukan serta melaksanakan syariah. Itu Islam katanya. Dan menerima dengan penuh kepatuhan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak tunduk, tidak patuh pada syariah, maka kita tidak melengkapi apa yang diterjemahkan, diberi maksudkan oleh Ibn Manzur. Dan last sekali, sebelum kita tangguh, jadi asas binaan Islam yang disabda oleh Nabi SAW adalah satu boundaries. Apa yang disebut oleh Nabi SAW adalah satu boundaries, border. Pemisah antara yang Islam dan yang kufar. Kita tak nak dikata kufar kan? Maka laksanakanlah perkara-perkara ini. Dan kata pentahqiq kitab ini juga penentu antara nar wa jannah. Syurga dan neraka. Iaitu apa? Pertama katanya, penyaksian keesaan Allah Subhanahu wa taala dan penyaksian pada bahawa Nabi SAW adalah utusan Allah. Ini adalah binaan pertama bagi setiap Muslim sebelum pergi kepada yang lain-lain. Sebab apa letak pertama, tuan-tuan? Seperti yang saya katakan tadi, Allah berfirman Quran, sekian-sekian apa yang perlu kita ikut. Nabi SAW menyebut tentang hadis-hadis, terutama hadis-hadis yang membina hukum. Sebab itu Nabi ajar, bila Nabi tengok orang sembahyang laju, Nabi kata seburuk-buruk mencuri adalah orang yang mencuri dalam salat. Dan Nabi melihat orang yang sembahyangnya tidak ada tomak ni, dan Nabi tegur, sesungguhnya engkau tidak salat. Dalam perbuatan ibadah Nabi tegur. Tetapi dalam perbuatan dunia Nabi pernah menegur. Dan perbuatan tersebut contohnya berkenaan dengan pendebungaan. Nabi orang bandar, tuan-tuan, pergi ke Madinah. Tengok orang buat pendebungaan. Nabi kata, kau buat apa? Jadi kata, jangan buat. Jadi pada tahun tersebut tak jadilah kurma. Akhir apa kata Nabi? Kamu adalah ahli dalam urusan dunia kamu. Bermaksud dalam urusan dunia, terpulang pada kita, tuan-tuan. Selagi tidak ada dalil yang melarang, silakan buat. Berbeza dengan urusan ibadah. Nabi akan fokus kepada perkara-perkara yang ditunjukkan. Sebab itu kita lihat, the first rukun Islam adalah syahadah. Sebab apa, tuan-tuan? Ini adalah key point. Kenapa ada solat, puasa, dan seterusnya. Dan Nabi juga sebut, man qal la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang berkata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dengan ikhlas, nescaya dia akan masuk syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berhenti sehingga yang ketiga, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung yang keempat, kelima dan keenam dan ketujuh pada minggu yang seterusnya.
Apa yang saya boleh simpulkan tuan? Pertama, banyakkanlah mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat, dengan membaca hadis-hadisnya. Ajak kalau kita tak mampu nak beli, nak baca buku, ajak untuk dengar kuliah-kuliah hadis yang menyebut tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, carilah cerita-cerita yang sahih pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Banyak cerita-cerita yang dilumuri dengan kisah-kisah yang palsu, kisah-kisah yang berunsur Syiah. Contohnya apa tuan-tuan? Bila Nabi wafat, Syiah akan mengatakan Nabi wafat di atas riba siapa? Fatimah. Sedangkan Rasulullah wafat di atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Jadi cerita-cerita ini kena perhatikan. Yang ketiga tuan-tuan, bila kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka biarlah sampai kepada hati kita. Bukan hanya sekadar ucapan, tetapi bila sampai hadis, sampai kalamullah, kita abaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ada manfaat. Terkurang terlebih saya minta maaf. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ada 4 lagi Hajjul Nabawi pada 2 minggu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tanggung dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.